adik-adik di luar sana. Lama Kak Su tak berjumpa dengan adik-adik. Kak Su harap adik-adik sihat dan sejahtera. Dan jangan lupa kekalkan menjaga jarak, jaga SOP dan sentiasa memakai pelitup separuh muka sekiranya adik-adik pergi keluar daripada rumah. Dan sempena program cuti sekolah Perpustakaan Negara Malaysia, Kak Su ingin kongsikan sebuah cerita yang menarik iaitu kisah Katak yang Jahat. Begini ceritanya adik-adik. Di dalam sebuah hutan ada sebatang sungai dan air sungainya sangatlah jernih dan juga sejuk. Dan ada beberapa pokok teratai dan juga daun teratai yang lebar di atas permukaan sungai itu. Dan pada pagi yang indah itu ada seekor katak yang sedang berehat-rehat di atas daun teratai itu. Kalau adik-adik semua nak tahu, katak selalu berehat di atas daun teratai sambil berenang, makan dan juga melihat keindahan alam. Dan dalam masa yang sama, ada seekor tikus. Tikus berangan-angan untuk menyeberangi sungai. Tapi adik-adik, bagaimana tikus untuk menyeberang sungai? Kerana tikus tidak pandai berenang. Jadi adik-adik, apa lagi? Tikus pun menegurlah katak. Katanya, katak-katak boleh tak bantu aku untuk pergi ke seberang sana? Adik-adik, adik-adik rasa adakah katak akan membantu tikus? Jangan ke mana-mana, Kak Su akan sambung cerita ini. Jangan bimbang tikus, sebenarnya aku akan membantu kamu. Aku akan membawa kamu menyeberang sungai ini. Dan sudah pastilah aku akan lakukannya dengan seikhlas hati. Apalagi adik-adik, sudah pastilah tikus sangat gembira kerana dia telah lama mengidamkan untuk menyeberangi sungai itu. Dan ada pula katak yang ingin membantu. Jadi adik-adik, seketika selepas itu, katak pun pergilah mendapatkan tali dan tali itu digunakan oleh katak untuk diikatnya di ekor tikus. Dan di hujung satu lagi, katak pula mengikat tali tersebut di kakinya. Apa yang akan berlaku adik-adik? Katak pun melompat ke tebing sungai dan tikus menunggu dengan wajah yang berseri-seri kerana tikus tidak sabar lagi untuk menyeberangi sungai tersebut. Dengan kiraan 1, 2, 3, katak pun terjun ke dalam sungai. Wah, seronoknya katak kerana air sungai sangatlah sejuk dan begitu juga sebaik sahaja katak terjun ke dalam sungai, maka terikutlah juga tikus ke dalam sungai tersebut. Adik-adik, katak berenang dengan gembira sekali manakala tikus terkapai-kapai apabila dia jatuh di dalam sungai. Tolonglah aku katak, aku tak pandai berenang. Jangan risau tikus, kata katak. Kamu pasti akan berjaya menyeberangi sungai ini. Janganlah takut kerana aku pasti akan menyelamatkan kamu. Kamu telah aku ikat dengan tali di ekor dan kaki aku. Jadi adik-adik, katak pun terus berenang manakala tikus terkapai-kapai kerana tikus tidak pandai berenang. Dan kalau adik-adik ingin tahu, apabila katak itu berenang sampai ke pertengahan sungai, apa yang berlaku? Katak telah menyelam ke dalam sungai. Dan sebaik sahaja katak menyelam dalam sungai, tiba-tiba tikus pun terikut tenggelam di dalam air yang sejuk dan deras itu. Adik-adik, kasihan dengan tikus. Tikus tak tahu nak berenang. Jadi tikus pun meronta-ronta meminta tolong. Tolonglah aku katak, tolong, kata tikus kepada katak. Tapi katak
Kata cuba menenangkan tikus. Katanya, janganlah kamu takut tikus. Nanti aku akan bawa kamu menyeberangi sungai ini. Tapi kan adik-adik, tikus meronta-ronta untuk melepaskan dirinya agar dia tidak lemas. Tikus tahu bahawa nyawanya dalam bahaya. Adik-adik, kasihan dengan tikus. Dia terus meronta-ronta cuba melepaskan tali yang diikat oleh katak di kakinya. Tapi kan adik, apabila tikus cuba meronta-ronta, akhirnya tikus semakin lemah, tenaganya semakin kurang dan akhirnya ketika katak jauh menyelam ke dasar sungai, maka pada ketika itu tikus pun lemas. Adik-adik, Kak Su kasihan dengan tikus kerana hasratnya untuk menyeberangi sungai tidak dapat terhasil apabila katak yang jahat itu telah memperdayakan dirinya. Jadikan adik-adik, apa yang berlaku? Akhirnya bangkai tikus pun terapung di atas permukaan sungai. Katak sungguh gembira melihat bangkai tikus itu terapung. Katak langsung tidak kasihan dengan tikus. Sementara itu kan adik-adik, di langit yang biru terbang seekor helang. Kalau adik-adik ingin tahu, helang mempunyai sepasang mata yang sangat tajam yang dia boleh melihat dari jarak yang jauh. Dan helang mempunyai kuku yang sangat tajam. Jadi adik-adik, apa yang berlaku selepas itu ialah apabila helang terbang di permukaan sungai, tiba-tiba dia ternampak seekor bangkai burung yang sedang terapung di atas permukaan sungai tersebut. Apa lagi adik-adik? Helang pun terbang laju ke arah bangkai tikus tersebut dan menerkam tikus itu. Lalu dengan pantas, helang pun terbang ke permukaan udara. Adik-adik, apa yang berlaku? Bukan sahaja bangkai tikus, malah helang juga membawa seekor katak terbang di udara. Adik-adik, katak meronta-ronta. Tolong lepaskan aku helang. Kamu hanya ingin makan tikus, bukan makan aku, kata katak kepada helang. Tapi kan adik-adik, helang senyum sahaja. Dia melihat ke bawah sambil berkata, tak apalah katak, antara tikus dan katak, sebenarnya aku lebih suka makan katak kerana daging katak lebih manis dan menyelerakan, kata helang kepada katak. Jadi adik-adik, akhirnya katak yang jahat itu juga terpedaya. Apa yang berlaku? Helang pun membawa 2 ekor binatang tersebut, iaitu tikus yang telah mati kerana terpedaya oleh rakannya katak dan juga katak yang jahat itu di atas sebuah permukaan batu. Di sana, helang telah memakan katak terlebih dahulu kerana dia tahu bahawa tikus telah pun mati. Jadi adik-adik, itulah kisah yang ingin Kak Su kongsikan dengan adik-adik pada hari ini, iaitu kisah katak yang jahat. Kak Su harap adik-adik jangan menjadi katak yang jahat itu kerana menipu dan juga memperdaya rakannya sendiri. Adik-adik, sekian sahaja cerita daripada Kak Su. Kak Su harap adik-adik gembira dan sihat selalu. Sehingga berjumpa lagi. Bye.
Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik di luar sana? Dan kali ini Kak Su akan kongsikan sebuah lagi cerita yang menarik, iaitu kisah Sang Kancil dan si Monyet. Dan kali ini bukan sahaja adik-adik di luar sana yang akan mendengar cerita daripada Kak Su, malah bersama-sama Kak Su ada adik Zara. Apa khabar adik Zara? Baik, dan juga adik Mariam. Adik Mariam, dia agak pemalu tapi katanya dia nak juga dengar cerita daripada Kak Su. Jadi, adik-adik, apa lagi? Jom kita dengar cerita Sang Kancil dan si Monyet. Begini ceritanya adik-adik. Pada zaman dahulu di dalam sebuah hutan ada seekor monyet. Monyet ini kan Zara dan juga Mariam. Monyet ini pandai bergayut dari satu pokok ke satu pokok dan dari satu dahan ke satu dahan. Monyet mempunyai tangan yang sangat kuat. Jadi dengan bangganya dia bergayut dari satu dahan ke satu dahan untuk mencari makanan. Dan pada ketika itu, monyet sedang bergayut di dalam sebuah kebun buah-buahan. Dan kebun tersebut adalah milik Raja Sulaiman. Dan pada ketika itu, Sang Kancil sedang merayau-rayau di dalam kebun itu untuk menjaga buah-buahan kebun Raja Sulaiman tidak dimakan oleh haiwan lain, terutamanya monyet. Adik-adik, pada ketika monyet bergayut daripada satu dahan ke satu dahan, tiba-tiba monyet ternampak banyak buah-buahan yang masak ranum. Dan monyet agak keliru nak makan buah yang mana satu. Dia menggaru-garukan kepalanya memikirkan buah mana yang dia akan makan. Tapi adik-adik, tiba-tiba dia nampak seekor Sang Kancil. Apa yang berlaku apabila si monyet menampak Sang Kancil? Sudah pastilah monyet akan berasa takut. Dan walau bagaimanapun, monyet menegur Sang Kancil dengan baik. Sang Kancil, awak buat apa di sini? Tanya monyet kepada Sang Kancil. Sang Kancil menjawab dengan senang hati. Aku sedang merayau-rayau menjaga kebun buah-buahan Raja Sulaiman, kata Sang Kancil kepada monyet. Wah, beruntungnya kamu Sang Kancil, kata si monyet kepada Sang Kancil. Kamu dapat menjaga kebun buah-buahan Raja Sulaiman. Ada banyak buah-buahan. Antaranya ada pokok durian, pokok rambutan yang merah buahnya kan? Lagi? Cempedak dan juga buah manggis. Wah, adik-adik. Macam mana ni si monyet dah tak sabar untuk makan buah-buahan tersebut. Tapi kan adik Zara dan Mariam, monyet sangat tamak. Dia ternampak sebuah pokok yang rendang, tidak tinggi pokok tersebut dan banyak buahnya yang panjang seperti jari dan berwarna merah. Zara, agak-agaknya itu pokok apa? Cili. Pandai pun Zara. Sebenarnya kan adik-adik, si monyet telah ternampak pokok cili yang berwarna merah. Buahnya merah. Dan si monyet tak sabar-sabar untuk makan buah tersebut. Katanya, "Halah Kancil, buah tu lebih sedap dan pokoknya lebih rendah. Jadi saya rasa saya nak makanlah buah tersebut." Adik-adik, akhirnya Sang Kancil senyum lebar. Sang Kancil ingin memperdayakan si monyet yang suka mencuri buah-buahan milik Raja Sulaiman di dalam kebun tersebut. Apalagi adik-adik, Sang Kancil pun menggunalah helahnya. Kata Sang Kancil kepada monyet, "Monyet, awak tak boleh makan buah ni. Buah ni sangat sedap. Manis dan manisnya semanis madu," kata Sang Kancil. "Dan lagi satu, aku telah diamanahkan oleh Raja Sulaiman untuk menjaga kebun ini. Jadi sudah pastilah aku perlu mendapat izin daripada Raja Sulaiman terlebih dahulu
supaya membenarkan kamu untuk makan buah-buahan tersebut. Seronoklah si monyet bila mendengar kata-kata janji daripada sang kancil. Sang kancil berkata, "Tunggu tak monyet, biar aku pergi di atas bukit di atas itu supaya aku dapat berjumpa dengan Raja Sulaiman dan mendapatkan izin daripadanya terlebih dahulu." Adik-adik, apa yang berlaku seterusnya? Sudah pastilah sang kancil pun berlari laju menuju di atas bukit. Dan sebaik sahaja sang kancil berasa selamat berada di atas bukit tersebut, maka sang kancil pun menjerit kepada si monyet dengan kuat. "Monyet! Monyet! Raja Sulaiman membenarkan kamu untuk makan buah cili tersebut." Zara, dengan rakusnya dan dengan tamaknya, si monyet pun makan buah tersebut. Adik Mariam nak tahu, monyet makan dengan laju sekali. Ngap, ngap, ngap. Ada 1, 2, 3, 4 sampailah tiba-tiba muka monyet menjadi merah sebab sangat pedas dan panas. Monyet berkipas-kipas cuba menahan kepedasan. Mukanya merah, matanya merah, bibirnya merah dan dia mengeluarkan lidahnya kerana pedas. Adik-adik, kini tahulah si monyet bahawa sang kancil sedang memperdayakan dirinya. Sebenarnya, buah tersebut adalah cili yang sangat pedas. Maka adik-adik, apa nak dibuat lagi? Si monyet pun cubalah bergayut dari satu dahan ke satu dahan, dari satu pokok ke satu pokok untuk mencari air dan monyet bercadang untuk pergi ke sebatang sungai. Di sana, monyet minum sepuas hati dan oleh kerana pedasnya tidak juga hilang adik Zara, akhirnya monyet pun terjun dalam sungai tersebut. Baiklah adik-adik, itulah kisah si monyet yang tamak. Orang tamak selalu rugi. Betul kata adik Zahra. Jadikan Kak Su nak nasihatkan adik-adik di luar sana, jangan tamak sebab orang tamak selalu mendapat balasan dan selalu juga akan ditimpa masalah dan kerugian. Jadi adik-adik, selepas itu monyet telah mendapat pengajaran. Dia tidak lagi mencuri buah-buahan di kebun Raja Sulaiman. Monyet kalau dia teringin nak makan buah rambutan kan Zara, dia akan minta izin daripada sang kancil terlebih dahulu. Dan dia tak makan semua, dia cuma makan 1 atau 2 biji buah sahaja. Itulah kisahnya adik-adik yang ingin Kak Su kongsikan kepada adik-adik serta adik Zara dan juga adik Mariam, iaitu kisah sang kancil dan si monyet. Kak Su harap adik-adik di luar sana gembira dan masih kekal sihat dan jagalah SOP. Sekian, terima kasih. Bye. Baiklah adik-adik, selepas adik-adik semua mendengar 2 buah cerita daripada Kak Su, hari ini Kak Su ingin sampaikan sebuah lagu bersama adik Zara, adik Mariam, iaitu judulnya adalah Kereta Merah. Baiklah, jom adik Zara dan adik Mariam, kita mula. Papaku pulang dari kota, Bapaku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pon 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 pon, kereta kecilku berbunyi. Marilah adik, mari naik, boleh ku bawa ke jumpa nenek. Okey semua, jom. Bye.